Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih lagi membahaskan tentang tauhid ar-rububiyah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid tersebut. Ayat yang terakhir yang dibacakan adalah ayat di dalam surah Ar-Ra'd, dan pada pagi ini kita sambung kepada ayat yang seterusnya yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maksudnya, apakah mereka tidak melihat langit di atas mereka, bagaimana kami membinanya dan menghiaskannya, tiada padanya retakan. Kita tengok langit yang ada di atas kita. Ini merupakan ciptaan yang hebat, yang menunjukkan keagungan penciptanya. Kenapa Allah ceritakan tentang kejadian langit dan bumi ini di dalam Al-Quran? Supaya kita merasai keagungan dan kebesaran Allah. Oleh itu, kita akan hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Bila ada perasaan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita akan menjadi orang yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Sebab itulah Allah ceritakan tentang rububiyahnya di dalam Al-Quran. Biar manusia ni kenal pencipta mereka, biar manusia ini merasai kekuasaan, kehebatan pencipta mereka. Makhluk-makhluk yang hebat ini, sama ada langit, bumi, bintang, bulan dan sebagainya, ia menunjukkan apa? Makhluk-makhluk yang hebat menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan penciptanya. Sahih? Kalau kamu tengok sebagai contohnya, si Fulan ni mampu mereka cipta sesuatu yang hebat. Kamu kata, cantiknya benda ni, bagusnya benda ni. Siapa buat? Betul tak? Siapa yang buat benda ni? Cantik lagi. Kemudian pula mempunyai teknologi yang tinggi. Maka dia akan merasa apa? Hebatnya orang yang melakukan perkara tersebut. Sahih? Betul. Jadi bila kita melihat apa yang ada di langit dan di bumi ini, kita akan merasai apa? Kita akan merasai kehebatan penciptanya. Manusia hari ini, mereka tak merasai kehebatan Allah Azza wa Jalla. Bila mereka tengok cantiknya pemandangan di tepi pantai tersebut, cantiknya apa yang ada di dasar lautan, di pinggiran pantai tersebut, cantiknya bintang-bintang di langit, dan juga apa yang ada di permukaan bumi ini yang mengkagumkan, manusia tak merasai kebesaran Allah. Mereka hanya memandang kepada apa? Memandang kepada apa yang mereka cipta sahaja. Hebatnya handphone, hebatnya roket, hebatnya teknologi itu dan ini. Tapi ciptaan Allah, mereka tak merasai kehebatannya. Sepatutnya kalau betul mereka merasai
kehebatan apa yang ada di langit dan di bumi ini, mereka akan merasai kebesaran dan keagungan Allah. Lalu mereka tidak menyembah melainkan Allah. Ini tidak yang berpaling dari tanda kebesaran dan keagungan Allah ini. Mereka berpaling daripada pencipta mereka. Sebab itulah mereka kekal di dalam kekufuran. Yang pentingnya kita ingat di sini, bila Allah ceritakan tentang langit, bukit, bukau, sungai, bulan, bintang, matahari, Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk kita merasai keagungan dan kebesaran Allah. Inilah yang dipanggil dengan Ar-Rububiyah. Penciptaan Allah dan tadbiran Allah ke atas apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kemudian Allah menyatakan di dalam ayat yang seterusnya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan padanya pasak-pasak. Pasak-pasak dimasukkan di sini apa dia? Bukit bukau, gunung ganang. Allah letakkan di atas permukaan bumi ini gunung ganang, bukit bukau. So, kenapa Allah jadikan bukit bukau, gunung ganang? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat lain, supaya apa? Supaya permukaan bumi ini ianya tetap, tidak bergerak. Sebab itu dipanggil dengan bukit bukau ini pasak-pasak. Kalau ada pasak, maka ianya akan menjadikan tanah itu ianya tetap, tidak bergerak. Tengok hari ini orang buat bangunan tinggi-tinggi, apa yang dia buat dahulu? Dia letak pasak tu tak? Ditanam cerucuk. Di tempat dia nak bina bangunan yang tinggi ni tadi, supaya apa? Tanah itu kokoh. Begitu jugalah Allah menjadikan bukit bukau ini untuk menjadikan permukaan bumi ini tetap kokoh, tidak bergerak. Allah suruh kita lihat bukit bukau, gunung ganang ini cantik tak? Pemandangan yang ada di bukit bukau, gunung ganang, manusia suka bila lihatkan kepada pemandangan ini. Jadi bila kita memerhatikan kejadian yang ada di sekeliling kita ini, maka ini akan menjadikan kita ingat kepada pencipta kita, dan juga pencipta alam ini. Itu tujuannya Allah sebutkan. Bukan tengok saja, cantiknya Cameron Highland, cantiknya Fraser Hill. Bukan tengok seronok begitu saja. Cantiknya Pantai Cenang, cantiknya Pulau Perhentian. Bukan sekadar apa kita nak seronok, tidak. Bila kita melihat kecantikan yang ada di atas muka bumi ini, kita kenalah apa? Ingat kepada penciptanya. Baru ia mendatangkan kesan yang baik buat diri kita, betul? Jangan pergi tepi pantai sekadar kita mandi sedap-sedap seronok. Kemudian pula naik bukit sekadar berseronok. Lupakan kepada pencipta pemandangan yang indah ini. Tak boleh. Bila kita tengok, kita ingat kepada Allah. Inilah ciptaan Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk kita perhatikan dan merasai kehebatan penciptanya. Allah kata dalam ayat ni, tidakkah mereka melihat? Maknanya lihat itu bukan untuk seronok semata-mata. Lihat itu untuk kita merasai keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian Allah nyatakan yang maksudnya
Dan kami tumbuhkan di atasnya daripada setiap jenis tumbuhan yang menarik dipandang. Semua orang, manusia suka kan pemandangan yang indah, betul tak? Sebab itu mereka melancong. Kenapa pergi melancong ke Eropah, melancong ke Timur Tengah, melancong ke Thailand, melancong ke pulau-pulau? Kenapa pergi? Kerana apa? Kerana tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat yang menarik. Bila kita pergi ke sana, kita berasa seronok, gembira. Betul. Orang melancong kerana itulah. Yang ruginya manusia ni bila mereka pergi ke tempat-tempat tersebut, mereka hanya berseronok. Tidak, mereka mengamati kejadian ini untuk merasai kebesaran penciptanya. Kemudian Allah nyatakan tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Kenapa Allah jadikan ciptaan-ciptaan ini dan Allah sebutkan tentang kehebatannya di dalam Al-Quran? Ianya untuk memberi kesedaran dan peringatan buat setiap hamba yang kembali kepada Rabb-Nya. Tujuannya untuk apa Allah cerita dalam Al-Quran? Untuk kita kembali kepada Allah. Iaitu dengan kita merasai keagungan dan kebesarannya, seterusnya kita taat dan patuh kepada Rabb kita dengan tidak beribadat melainkan kepadanya. Kemudian Allah nyatakan lagi, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan daripada langit air hujan yang mengandungi keberkatan, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun serta bijirin yang dituai. Kita tanam padi. Siapa yang menumbuhkan padi ini? Allah Azza wa Jalla. Kita buat kebun, tanam harum manis, tanam durian. Siapa yang menumbuhkan pokok-pokok tersebut? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menjadikan kebun-kebun tersebut mengeluarkan hasil? Allah Azza wa Jalla. Ingat, ini sebahagian daripada rububiyah Allah. Kemudian Allah katakan lagi, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayam yang bersusun-susun. Pernah tengok pokok kurma? Pokok kurma kat Malaysia pun ada dah sekarang orang tanam. Pernah tengok? Kalau kita lihat di sini Allah ceritakan tentang pohon kurma, kejadiannya. Bila kita memerhatikan pohon kurma ni, bila dia berbuah, maka ia juga menunjukkan keagungan penciptanya. Ditambah lagi dengan buah kurma ini mempunyai keberkatan, mempunyai kebaikan yang banyak. Ini telah pun terbukti dan juga telah disebutkan di dalam nas tentang kebaikan buah kurma ini tadi. Buah kurma ini siapa yang menjadikannya? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan lagi rizqan lil ibad. Apa yang Allah cipta daripada hasil tanaman ini sebagai rezeki buat hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan kami hidupkan dengannya, dengan apa? Air-air ini. Air ini tadi, negeri yang kering kontang. Dulu Mekah ataupun sekitarnya memang tanah yang kering kontang. Tak ada tumbuh-tumbuhan menghijau macam tempat kita. Tapi di akhir zaman ini kita nampak ada perubahan padanya. Di kawasan padang pasir ni ia boleh bertukar menjadi kawasan yang menghijau bila ianya disirami dengan air.
Ha? Begitu jugalah kalau kita pergi ke Mesir. Kalau kat Mesir sana, musim sejuknya panjang. Waktu musim sejuk ni pokok habis, kering belaka. Kalau kita tengok, pokok tu tinggal batang dan ranting-ranting sahaja musim sejuk. Mungkin dalam 3-4 bulan, pokok tu seperti pokok yang nak mati, macam pokok petai kat belakang rumah Hana tu. Tinggal batang dengan ranting saja. Begitu jugalah tumbuh-tumbuhan yang lain, habis kering kontang. Tapi bila masuk saja musim yang lain, musim bunga, tiba-tiba pokok yang nampak seperti ianya telah pun mati ni, keluar padanya daun dan juga bunga-bunga serta menghasilkan buah. Siapa yang mencipta, menjadikan perkara ini? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tanah yang kering kontang, tak ada padanya tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba ianya menjadi menghijau? Allah Azza wa Jalla yang menjadikan ataupun mengubah permukaan bumi tersebut. Sebab apa Allah ceritakan tentang perkara ini? Allah kata apa? Kadzalikal khuruj. Demikian jugalah keluarnya manusia di hari kiamat kelak. Setelah tubuh kita hancur berkecai, dimakan oleh bumi, kemudian Allah akan apa? Jadikan semula tubuh tersebut membentuk seperti asalnya, dan manusia keluar daripada kubur masing-masing untuk berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Di sini lihat bagaimana Allah mengaitkan rububiyahnya dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga perkara yang lain, khususnya hari kiamat. Jadi sekarang ini rububiyah Allah ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran untuk mengembalikan manusia kepada akidah yang betul, khususnya akidah tauhid ini. Kalau betul kita menghayati apa yang ada di sekeliling kita daripada ciptaan Allah ini, maka kita akan kembali kepada Allah dengan mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya, bukan pada rububiyahnya sahaja, bahkan pada uluhiyahnya. Lihat di sini ayat yang kita bacakan sebelum ini, kesemuanya menceritakan tentang rububiyah. Dah faham dah makna rububiyah? Syafiq, faham dah makna rububiyah? Ambil pen, tulis Syafiq. Rububiyah itu membawa makna apa dia? Tauhid rububiyah membawa makna kita beriman bahawa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mencipta, mentadbir, menguasai alam ini. Itu tauhid rububiyah. Kena tahu apa itu tauhid rububiyah, supaya nanti kalau orang kata ini tauhid sesat, kita boleh jelaskan kebenaran tentangnya. Kita boleh menolak dakwaan yang batil ni tadi. Kalau kita sendiri pun tak tahu apa tauhid rububiyah, maka itu merupakan kerugian dan bahaya yang besar ke atas seorang Muslim. Kemudian kata penulis, banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan bahawa Allah merupakan pencipta, penguasa dan pentadbir alam ini. Inilah yang dikehendaki daripada perkataan Rabb. Bila Allah ceritakan tentang bahawa dirinya adalah Rabb, Allah ceritakan tentang penciptaan alam ini, kekuasaan Allah ke atasnya, dan juga tadbiran Allah ke atas apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memperjalankan angin, Allah yang menjadikan bukit bukau, bulan, bintang dan matahari bergerak dengan kuasa Allah, dengan tadbiran Allah. Semua ini Allah ceritakan di dalam
Al-Quran. Kemudian adapun ar-rububiyah, ia membawa maksud ciri-ciri Rabb yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita menyebut tauhid ar-rububiyah, maka ia membawa erti pengakuan kita bahawa alam ini dan segala isinya dicipta oleh Allah, dan dia merupakan penguasa dan pentadbirnya yang tiada sekutu baginya. Ini tanda, ini yang gantung kena tanda. Siapa yang ada buku dia tanda. Apa yang dikatakan tauhid rububiyah? Pengakuan kita bahawa alam ini dan segala isinya dicipta oleh Allah, dan dia merupakan penguasa dan pentadbirnya yang tiada sekutu baginya. Apa maksud tak ada sekutu? Ehsan, tak ada sekutu baginya, apa maksudnya? Tak tahu? Faham? Tiada yang apa? Tak dengar. Selain baginya. Tiada selain daripadanya. Tak jelas lagi tu. Abdul Rahman? Tak tahu. Tak ada sekutu, tak tahu. Abah Uwais? Tiada yang bersamanya mencipta, mentadbir dan menguasai alam ini. Syirkun tu maknanya apa? Perkongsian. Kan? Syarikat. Sebab apa syarikat itu dinamakan syarikat? Sebab ada beberapa orang berkongsi untuk berniaga. Itu dipanggil syarikah. Kan? Jadi maksudnya tak ada yang berkongsi dengan Allah. Di dalam mencipta, mentadbir dan menguasai apa yang ada di alam ini. Jadi kalau mana-mana perkataan, istilah yang antum tak faham, boleh tanya. Kena kita hadam betul-betul apa yang kita pelajari tentang tauhid ini. Faham Huzaifah? Tak faham, tanya. Baik. Contohnya syirik tu apa ustaz, ataupun sekutu tu apa? Tanya kalau tak tahu. Tiada sesuatu pun yang berkongsi dengan Allah pada ciri-ciri tersebut. Inilah tauhid ar-rububiyah. Orang yang memahami makna ar-rububiyah tidak akan mengingkari bahawa ia merupakan ciri-ciri yang selayaknya ada pada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu perbuatan mengingkarinya lahir daripada kekeliruan dan tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Umat Islam ni kalau betul mereka membaca Al-Quran dan kalau mereka faham apa makna Rabb itu, mereka tak akan mengingkari tauhid rububiyah ini. Masalahnya manusia tidak mentadabbur. Kemudian pula mereka dikelirukan oleh kelompok-kelompok ahli bid'ah yang memang berusaha untuk menjauhkan umat Islam daripada tauhid ini. Sebab bila umat Islam faham tentang tauhid ini, maka masyarakat akan sedar betapa banyaknya i'tiqad yang syirik yang ada pada manusia, hatta di kalangan mereka yang mengaku beragama Islam. Kemudian katanya, kita menyeru kepada semua umat Islam agar kembali kepada fitrah yang telah dijadikan di dalam diri manusia, iaitu mengakui bahawa alam ini dicipta dan ditadbir oleh yang satu, iaitu Allah. Abang Abdul Rahman, apa dalil tauhid rububiyah ini ada di dalam fitrah manusia? Artinya apa dalil? Manusia ini mengakui
dengan fitrah yang kejadian yang Allah letakkan dalam diri mereka, mengakui bahawa alam ini ditadbir, dikuasai, dicipta oleh yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baik, hantar dalil Al-Quran. Firman Allah Azza wa Jalla, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di dalam ayat ini Allah ceritakan tentang penciptaan anak Adam. Ketika mana Allah mengeluarkan anak Adam daripada sulbi ayah mereka, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka bersaksi. Kita ni semua ada ayah. Bila mana Allah mencipta kita ni tadi, keluar daripada sulbi ayah kita, jadi Allah jadikan manusia ini bersaksi. Alastu bi rabbikum. Allah tanya, tidakkah aku merupakan Rabb kamu? Apa jawab manusia ini tadi? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, bahkan ya, kami bersaksi wahai Allah, kamu merupakan Rabb kami. Kalau manusia mengingkari Allah merupakan Rabb bagi alam ini dan segala isinya, ianya hanya lahir daripada sikap angkuh, takabur, itu saja. Lubuk hati mereka mengakuinya, akan tetapi mulut mereka tak mahu mengakuinya. Mereka tak mahu tunduk kepada kebenaran yang telah Allah letakkan, ianya ada di dalam diri manusia, iaitu pengakuan Allah merupakan Rabb mereka. Jadi kita kena sedar, orang-orang kafir tu pun, surah Al-A'raf, orang-orang kafir pun, mereka ini mengakui sebenarnya alam ini dicipta oleh yang satu dan ditadbir dan dikuasai oleh yang satu, kerana ini fitrah. Bila mereka diajak kepada Islam, menyembah pencipta dan pentadbir ini saja, mereka tak nak terima. Walaupun para anbiya dan rasul mengemukakan hujah yang jelas tentang rububiyah Allah ini, supaya mereka tidak menyembah melainkan Allah, mereka bukan tidak menyedari tentang kebenaran ini, tapi mereka tolak dakwah para rasul. Kerana apa? Kerana angkuh, degil, mengikut seruan syaitan, lalu mereka kekal di dalam kekufuran dan kesyirikan. Oleh itu tak ada hujah bagi mereka di hari kiamat kelak. Untuk apa? Untuk mengatakan aku tak faham, aku tak tahu, ataupun aku tidak boleh memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Tak ada hujah bagi kamu, sebab perkara ini telah pun ianya ada di dalam fitrah kejadian manusia. Bagi Ustaz Huzain, hantar ya Ihsan. Kemudian kata dia, dengarlah apa yang diperkatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum baginda ketika mengingkari amalan syirik yang mereka lakukan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sekarang ni kita nak ambil contoh kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran
Bagaimana Nabi Nuh alaihi menegaskan tentang rububiyah Allah untuk mengajak kaum baginda kembali kepada mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Artinya mereka tidak menyembah melainkan Allah. Apa hujah yang dikemukakan oleh Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah Azza wa Jalla saja? Allah ceritakan Al-Quran, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Lihat di sini bagaimana Nabi Nuh menegaskan tentang rububiyah Allah untuk menyedarkan kaum baginda. Apa maksud ayat ini? Kata Nabi Nuh, sebagaimana yang Allah cerita dalam Al-Quran, dia kata kepada kaum dia, "Kenapakah kamu tidak takutkan kepada keagungan Allah, sedangkan Dia mencipta kamu melalui beberapa peringkat, daripada berada di dalam janin, kemudian yang melalui beberapa peringkat, kemudian dilahirkan, daripada kanak bayi bertukar kepada zaman kanak-kanak, kemudian menjadi remaja sehinggalah dewasa." Semua ini menunjukkan keagungan pencipta manusia ini tadi. Kemudian kata dia lagi, "Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mencipta 7 lapisan langit? Dia menjadikan bulan padanya cahaya, dan Dia menjadikan matahari sebagai pelita. Allah menghidupkan kamu daripada bumi." Semua kita berasal daripada apa? Bumi. Sebab apa kita berasal daripada bumi? Sebab bapa manusia ni Adam dicipta daripada tanah. Inilah asal kejadian manusia. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya. Mati masuk ke mana? Lepas mati dimasukkan semula ke dalam bumi, dan kemudian mengeluarkan kamu daripadanya. Hari kiamat kelak Allah keluarkan semula manusia daripada perut bumi. Allah menjadikan buat kamu bumi terbentang untuk kamu lalu di atasnya, untuk kamu melalui di atasnya jalan yang luas. Jadi di sini menegaskan tentang apa? Rububiyah Allah. Kisah Nabi Hud juga, Nabi Saleh, dan juga para anbiya yang lain Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka juga menegaskan tentang rububiyah Allah. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya banyak ayat yang menegaskan tentang rububiyah Allah untuk mengajak manusia kepada pengibadatan kepada Rabb yang memiliki rububiyah tersebut. Jadi penegasan tentang rububiyah untuk mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah. Nanti akan diceritakan bab khusus tentang kenapa ditegaskan tauhid rububiyah di dalam Al-Quran. Kemudian kata dia, bulan, matahari, bintang, pokok-pokok, orang-orang yang soleh dan sebagainya merupakan makhluk yang tidak layak disembah dan tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat kepada manusia. Bila kita sedar kuasa hanya milik Allah, maka kita tahulah semua yang ada di sekeliling kita, di kalangan makhluk ini, ianya tunduk kepada kuasa Allah, tunduk pada tadbiran Allah. Sudah tentu makhluk yang seperti ini tak layak disembah. Ada orang sembah lembu. Syahril, lembu layak disembah? Tak layak. Lembu layak buat gulai je tak? Kita makan, bakar, buat gulai. Binatang Allah cipta untuk makanan kita, tapi manusia menyembahnya.
Begitu juga dengan pokok-pokok. Ada setengah penganut agama di dunia ni tak boleh jumpa pokok besar. Bila dia jumpa pokok besar, di situ dia buat rumah ibadat dia. Iktikad pada pokok boleh mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan mudarat. Boleh pokok mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat? Sudah tentu tidak. Ya, begitu jugalah perkara yang lain. Bulan, bintang, matahari, semuanya makhluk yang tunduk kepada kuasa Allah. Sepatutnya lah kita sedar yang layak disembah itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada hari esok kita sambung lagi pembacaan tentang penegasan berkaitan dengan Tauhid Rububiyah ini. Jadi yang pentingnya kita faham apakah yang dikehendaki daripada Tauhid Ar-Rububiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka